saya mengakhiri perbahasan dengan menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, susur galur sanad ulama kalam yang bermula daripada Al-Imam Al-Ghazali sehinggalah kepada Al-Imam Abul Hasan Asy'ari, yang mereka-mereka ini adalah merupakan kibar dalam ilmu kalam. Semalam dinukilkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini nama-nama ulama, nama-nama kitab perlu dikenali supaya kita tahu apa sepatutnya atau di mana sepatutnya kita mendapat rujukan. Malam saya nukil daripada mukaddimah ni. Dua, tiga, 2, 4, 8. Saya sebut balik nama-nama ni, nama-nama ulama. Okey. Jadi Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang meneruskan legasi beliau ini adalah daripada kalangan anak muridnya, yang semalam kita telah nyatakan apabila selepas sahaja kewafatan beliau, maka anak-anak muridnya telah tersebar di negara Iraq, Khurasan, Syam, di belahan Maghrib sana, dan juga di benua Afrika dan lain-lain. Tetapi di kalangan anak-anak murid itu ada tokoh-tokoh besar, seperti mana Al-Imam Syafi'i meninggalkan anak murid yang menjadi sebab berterusannya legasi Al-Imam Syafi'i sehingga hari ini. Jadi nama-nama itu hanya jumlah yang tertentu yang boleh dibilang, yang dipanggil ruwatul madhab. Ruwatul madhab, perawi-perawi madhab Syafi'i. Kita ada Imam Muzani, Imam Rabi' Muradi dan lain-lain. Perkara yang samalah juga dalam soal akidah ini. Ada penerusnya, ada ashabnya yang bertanggungjawab menjaga kubu-kubu akidah bagi umat Islam pada zaman tersebut. Dia ada dua orang anak murid Al-Imam Abu Hasan Asy'ari. Yang pertama Abul Hasan Al-Bahili, yang kedua Abu Abdillah Muhammad bin Mujahid At-Tai. Abu Abdillah Muhammad bin Mujahid At-Tai. Abul Hasan Al-Bahili ada wa Abu Abdillah Muhammad bin Mujahid At-Tai. Dan mereka ini kedua-duanya meninggal dunia, wafat pada lingkungan tahun 370. Makna kata hampir 40 tahun selepas kewafatan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, mereka bertanggungjawab menjaga benteng-benteng akidah. Ramai anak murid beliau, tapi dua ini telah membuahkan dan menghasilkan anak murid yang ramai pula. Maksudnya di kalangan banyak
banyak-banyak anak murid Al-Imam Abul Hasan Asy'ari, maka dua orang ini telah membuahkan anak murid yang hebat dan cermelang. Siapa dia? Seperti Al-Imam Al-Baqillani. Imam Al-Baqillani. Baqillani memang terkenal lah dalam mazhab Asy'ari. Imam Baqillani, nama dia Al-Qadhi Abu Bakar bin Tayyib Al-Baqillani. Al-Qadhi Abu Bakrin bin Tayyib Al-Baqillani, wafat pada tahun 403. Al-Imam Al-Baqillani yang pertama. Yang kedua Ibnu Furak. Yang ketiga Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad Al-Isfirayini. Nama singkatnya orang panggil Abu Ishaq Al-Isfirayini. Al-Isfi, Ra alif, Ya nun ya. Walaupun begitu kan, sebenarnya misalnya Al-Imam Abu Bakar, Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, walaupun beliau ni anak murid kepada ni lah, anak murid kepada siapa? Okey lah tu. Betul. Maknanya Ibnu Furak, Al-Isfirayini, Al-Baqillani, mereka ni sama-sama ambil ilmu daripada anak murid Al-Imam Abu Hasan, iaitu Abul Hasan Al-Bahili. Faham? Abul Hasan Al-Bahili. Ada satu orang ulama, jadi antara kitab yang bagus, antara kitab yang bagus yang dikarang oleh Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani ni adalah berjudul Al-Insaf Fima Yajibu I'tiqaduhu Wa La Yajuzul Jahlu Bihi. Ini kitab tentang akidah yang sangat bagus. Al-Insaf Fima Yajibu I'tiqaduhu Wa La Yajuzul Jahlu Bihi. Wa La Yajuzu Al-Jahlu Bihi. Ada sebuah kitab yang berkaitan dengan sejarah firaq ni. Sejarah firaq yang masyhur. Yang kitab itu berjudul Al-Farqu Bainal Firaq. Al-Farqu Bainal Firaq. Jadi Al-Farqu Bainal Firaq ini dikarang oleh Abdul Qahir Al-Baghdadi. Abdul Qahir Al-Baghdadi. Jadi Abdul Qahir Al-Baghdadi ni sebenarnya dia juga rakan seperguruan dengan Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani. Maknanya mereka ni meneruskan legasi Al-Imam Abu Hasan Asy'ari dalam menjaga akidah
dan menulis buku-buku yang berkualiti demi menjelaskan kepada umat yang mana ni betul ni, yang mana yang salah, hati-hati dengan aliran ni. Itu kitab yang saya sebutkan tadi, Al-Farqu Bainal Firaq. Jadi bila kita tahu susur galur ambilan kenapa? Bateri. Oh, tak cas awal. Bila kita tahu yang ambilan mazhab Abu Hasan Asy'ari ini sanadnya seperti itu, maka tidak perlu diambil kira sebarang riwayat-riwayat daripada Al-Imam Abu Hasan Asy'ari yang bukan datang daripada jalur ini. Faham? Jadi kamu dah boleh tasawur. Itu masa mula-mula kita dah sebut Al-Imam Ibnu Asakir yang lahir pada yang wafat pada tahun 500 lebih telah menulis kitab Tabyin Kadhibil Muftari Fima Nusiba ila Al-Imam Abu Hasan Asy'ari. Jadi sedangkan antara beliau dengan Imam Abu Hasan Asy'ari hanya 200 tahun sahaja, tetapi pada waktu itu pelbagai perkara-perkara yang tak betul dinisbahkan kepada Al-Imam Abu Hasan Asy'ari, yang beliau tak kata, yang beliau tak i'tiqad, tetapi dinisbahkan. Ditambah lagi kecaman-kecaman yang diangkat oleh golongan Hasyawiyah kepada beliau, maka terpaksa tulis kitab untuk membersihkan beliau. Ada satu lagi kitab yang dikarang, tapi ini ulama mutaakhirin, memang mutaakhirin betul. Dipanggil Maqalat Al-Asy'ariyin. Faham? Ini pun sama, kitab ini untuk membersihkan daripada sebarang nisbah yang tak betul kepada mazhab Al-Asy'ariyah. Okey. Kemudian daripada daripada Abu Ishaq Al-Isfaraini ni telah mengambil ilmu akidah oleh Abul Qasim Abdul Jabbar bin Ali Al-Isfaraini. Abul Qasim Abdul Jabbar bin Ali Al-Isfaraini. Dan daripada beliau telah mengambil oleh Al-Imamul Haramain. Daripada beliau tu maksudnya daripada Abul Qasim Abdul Jabbar bin Ali Al-Isfaraini. Dan daripada beliau telah diambil ilmu ini oleh Al-Imamul Haramain. Dan daripada Imamul Haramain telah mengambil siapa? Imam Ghazali. Imam Ghazali anak murid Imam Haramain. Wa minhu intashara al-madhhab al-asy'ari intisharan kabira. Daripada Imam Ghazali lah telah tersebarnya mazhab Asy'ari ini dengan lebih begitu meluas. Faham? Maka Imam Ghazali banyak menulis buku yang berkhidmat kepada bab akidah ni. Faham? Cuma kitab akidah Imam Ghazali ni dia dua fasa. Fasa sebelum beliau masuk ke dalam tasawuf, fasa selepas. Faham? Misalnya Al-Iqtisad, ini kitab bagus Al-Ghazali kan, Al-Iqtisad fil i'tiqad. Faham? Al-Iqtisad fil i'tiqad. Ada terjemahan pun dah dibuat. Yang ni memang kitab akidah yang ditulis dengan aliran ilmi kalam. Faham? Tapi kitab Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin ni ada bahagian tentang akidah. Jadi kalau ulama sufi Ba'alawi, maka mereka berpada dengan
perkara-perkara akidah yang dilampirkan, yang disertakan oleh Al-Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin pada awalnya. Faham? Apa tajuk dia? Qawaidul Aqaid. Itu Al-Imam Ghazali. Yang itu beliau tulis selepas beliau sudah masuk ke dalam aliran tasawuf. Faham? Tu fasa kehidupan Imam Ghazali pun dari fasa dia. Kalau nak tahu fasa dia, baca dalam buku beliau yang beliau ceritakan sendiri bagaimana beliau sebelum ini adalah orang kenamaan lah di kalangan ilmuwan. Dipanggil mengajar di istana, guru besar di Madrasah Nizamiyah, majlisnya dihadiri oleh para menteri. Faham? Dalam Munqidh min ad-Dhalal, baca Cetakan Darul Minhaj. Sehingga maknanya orang yang berada di puncak lah dalam ilmu ni, diagungkan, dibesar, tapi dia rasa tak sedap. Dia rasa macam tak ikhlas, dan dia rasa nak berhenti daripada terlibat dengan majlis-majlis besar ni. Majlis dihadiri oleh raja, oleh menteri, tapi beliau tak nampak jalan. Bagaimana nak buat? Nak terus minta cuti macam mana? Akhir sekali Allah Ta'ala buat, dan sebenarnya itu adalah merupakan taufik daripada Allah. Beliau ditimpa sakit sehingga tak boleh bercakap. Faham? Ghazali tak boleh bercakap, dan jadi mudahlah untuk ambil alasan untuk meminta uzur daripada mengajar. Lalu beliau telah bercuti berapa tahun, pergi bersiahah, pergi tinggalkan negara dia. Imam Ghazali ni lahir di Iran kan. Kuburnya pun di Iran sekarang. Wasit. Maka dia telah mengembara, pergi ke satu masjid. Daripada situ Allah bagi limpahan ilmu baru yang beliau tak pernah lihat sebelum ni, iaitu beliau masuk dalam suluk. Sebelum ni beliau ulama ma'kulat, yang fiqh, ulama yang sangat mahir dalam perkara melibatkan ma'kulat ni. Jadi sebab tu dia ada dua versi penulisan Imam Ghazali sebelum dan selepas. Faham tak? Okey. Jadi daripada Imam Ghazali lah tersebarnya mazhab Asy'ari dengan yang lebih meluas, Imam Haramain. Imam Haramain ni adalah antara tokoh dalam ilmu kalam. Ada sebuah kitab bagus yang dikarang oleh Al-Imamul Haramain yang berjudul judul apa? Nizamiyah. As-Sayfus Saqir. Dipanggil Aqidah apa? Nizamiyah. Al-Aqidah An-Nizamiyah. Ini nama-nama ni kita sebut ni supaya kamu kalau jumpa beli. Kalau ada guru boleh ajar, belajar. Faham? Ini antara yang terbaik juga ni. Kitab Al-Aqidah An-Nizamiyah. Aqidah An-Nizamiyah. Okey. Kemudian antara kitab akidah yang bagus ni yang ditulis oleh muhaddis. Sebab sebahagian orang memomokkan bahawasanya yang berpegang dengan mazhab Asy'ari ni golongan-golongan ahli kalam, ahli mantiq, mutakallimin. Adapun ulama riwayat, maka mereka sangat jauh
daripada berpegang dengan aliran ini. Maka ada sebuah kitab yang mana ditulis oleh muhaddis. Siapa dia? Al-Imam Baihaqi. Imam Baihaqi ni muhaddis. Jadi beliau ini telah menulis kitab berkaitan dengan akidah, tapi berdasarkan riwayat. Berdasarkan riwayat. Dia antara cabaran dalam masalah akidah ni ialah masalah riwayat. Riwayat itu maksudnya hadis. Hadis, khususnya bab sifat. Bab sifat. Seperti ada dalam hadis-hadis yang menisbahkan kepada Allah Ta'ala sesuatu yang mana menyerupai makhluk. Dia ada satu hadis dia panggil atid. Atid itu maksudnya dalam hadis tersebut menyatakan Allah duduk di atas arash, menempatkan Nabi Muhammad duduk sebelah dia. Macam orang duduk atas kursi, nanti di hari akhirat Allah panggil Nabi Muhammad duduk sebelah dia atas kursi tersebut. Faham? Dia punya cerita dia. Kemudian ada hadis atid ni duduk di atas arash sehingga arash itu berbunyi. Faham? Atid ni bunyi, bunyi crack. Macam itu atas katil. Kalau orang tu dia badan berat kan, bila dia bergerak ke kiri bunyi crack. Jadi sampai riwayat yang dipanggil riwayat yang sakit seperti ini diriwayatkan oleh golongan-golongan yang memang terjebak dengan akidah tajsim ni. Faham? Jadi dia tengok, dia kata ini ada hadis Nabi ni, tengok duduk bunyi pula. Maka ini masalah kepada golongan dipanggil golongan ruwat. Maka Al-Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi telah menulis kitab yang berjudul, kitab yang masyhur lah kita ni, Al-Asma' wa Sifat. Faham? Asma' wa Sifat ni bagus. Di sini kita boleh jumpa perkara tentang akidah yang dibawa riwayat bersanad. Bersanad ditulis oleh Al-Imam Baihaqi, anak murid kepada Imam Hakim. Kita hadis tu Mustadrak Hakim tu, inilah anak murid dia. Sunan Baihaqi yang berkhidmat kepada mazhab Syafi'i dengan khidmat yang besar, Imam Haramain. Okey. Allahu Akbar. Jadi Imam Baihaqi ni yang unik dia, beliau ini belajar dengan Ibnu Furak. Itu di situ dia punya sanad dia tu. Kata orang tanya, kamu belajar akidah sanad apa? Faham? Sampai siapa? Jadi Imam Baihaqi ini belajar terus daripada Ibnu Furak. Ibnu Furak yang merupakan anak murid kepada anak murid Imam Abu Hasan, Abul Hasan Bahili dan Abu Hasan Asy'ari. Jadi Ibnu Furak ni nama dia Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Al-Hasan bin Furak. Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Al-Hasan Ibnu Furak. Ini merupakan guru Al-Imam Al-Baihaqi, guru langsung. Dan dalam kitab Al-Asma' wa Sifat ni, Al-Asma' wa Sifat, Al-Imam Baihaqi ni banyak menukilkan daripada dua orang ini yang merupakan tokoh juga dalam ilmu kalam yang nama kita sebutkan tadi. Yang pertama Abu Ishaq Al-Isfaraini, yang kedua Abdul Qahir Al-Baghdadi. Faham? Maka nukilan dalam kitab ni juga mengambil daripada mereka berdua. Faham? Jadi bila kita sebut ulama Asy'ariyah ni, ada perkara-perkara yang mana mereka berbeza dengan Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri. Ada? Faham? Imam Baqillani misalnya, Imam Razi misalnya, Imam Ghazali bahkan pun ada.
Yang mana ada pandangan beliau dalam bab kalam ni tak sama dengan Imam Abu Hasan Asy'ari. Faham? Walaupun begitu, ia tidak menjejaskan untuk mengatakan mereka ni adalah ulama Asy'ariyah. Kerana perkara yang mereka ikhtilaf itu adalah pada perkara ranting. Samalah juga dengan mazhab Syafi'i. Anak murid Imam Syafi'i seperti Imam Muzani, Imam Buaiti juga, ataupun yang datang selepas itu, ada masalah-masalah tertentu yang mereka tak sama dengan Imam Syafi'i. Ada ikhtiar sendiri, faham? Dia panggil ikhtiarat. Imam Nawawi sendiri ada ikhtiar. Tetapi mempunyai ikhtiar-ikhtiar tertentu dalam masalah-masalah tertentu dalam fiqh, tidaklah menjadikan mereka itu bukan bermazhab Syafi'i. Sebab ini pun perkara yang kita perlu jelas. Sebab ada pihak yang mana dia akan gunakan poin ni untuk kelirukan. Dia kata kamu kata Asy'ariyah, tapi imam yang besar seperti Al-Baqillani pun tak sama dengan Imam Hasan Asy'ari. Imam Ghazali sendiri beza pula dengan Imam Baqillani pula. Imam Ghazali ada khilaf dengan Imam Al-Baqillani. Tapi khilaf-khilaf tersebut tidaklah mengeluarkan mereka daripada yang disebut sebagai Asy'ariyah, kerana ia bukan pada usul, tapi pada ranting-ranting yang tidak menjejaskannya. Faham? Okey. Jadi kita tutup dengan kata-kata daripada Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad tentang Asy'ariyah. Maka kata beliau, wakun, ni syair ni, wakun asy'ariyan fi i'tiqadika innahu huwal manhalus safi 'anil zayghi wal kufri wa qad harrara al-qutbul imamu malazuna aqidatahu fahiya ash-shifa'u min ad-dhurri. Saya ulang balik. Wa a'ni bihi man laysa yun'atu ghayruhu bihujjati islamin fayalaka min fakhri. Sekali lagi, wa kun asy'ariyan fi i'tiqadika innahu, wa kun asy'ariyan fi i'tiqadika innahu, wa kun asy'ariyan fi i'tiqadika innahu huwal manhalus safi 'anil zayghi wal kufri, wa kun asy'ariyan في اعتقادك إنه هو المنهل الصافي عن الزيغ والكفر وقد حرر القطب إمام ملاذنا وقد حرر القطب الإمام ملاذنا وقد حرر القطب الإمام ملاذنا عقيدته فهي الشفاء من الضر عقيدته فهي الشفاء من الضر فهي الشفاء من الضر وأعني به من ليس ينعت غيره وأعني به من ليس ينعت غيره بحجة إسلام فيا لك من فخري وكن أشعريا في اعتقادك إنه هو المنهل الصافي عن الزيغ والكفر وقد حرر القطب الإمام ملاذنا عقيدته فهي الشفاء من الضر وأعني به من ليس ينعت غيره بحجة إسلام بحجة إسلام fayalaka min fakhri. Maka kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, jadilah kamu bermazhab Asy'ari dalam i'tiqadmu. Sesungguhnya dia adalah sumber yang murni daripada kepincangan dan kekufuran, kesesatan dan kekufuran. Sesungguhnya telah mencatat dengan baik oleh Qutbul Imam, tempat berlindung kami, akan akidahnya Imam Abu Hasan Asy'ari. Fahiyah, hiya tu maksudnya akidahnya itu adalah penyembuh daripada kemudaratan.
Siapakah yang dimaksudkan kutubul imam? Yang aku maksudkan dengan apa? Kutubul imam adalah man laisa. Aku maksudkan dengan al-kutubul imam akan orang yang tidak yun'atu, tidak disifatkan akan selainnya dengan hujjatul Islam. Maksudnya Imam Ghazali lah. Jadi khulasah daripada akidah Al-Imam Abu Hasan Asy'ari itu ada disimpulkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab. Dia ada kitab khas yang dikarang oleh Imam Ghazali berkaitan akidah, namanya Qawaidul Aqaid, yang ada disyarahkan oleh Zarruq, Alamah Zarruq. Itu bagus kita tu, mudah. Jadi ulama Hadramut mereka berpada dengan yang dicatatkan oleh Al-Imam Ghazali di awal sebagai akidah yang ditalqinkan, diulang, dibaca, tanpa menyibukkan diri dengan perbahasan akliyah. Faham? Bahasan akliyah. Kita dah sampai apa? Wadih. Lagi berapa baki? Al-hadd wal mawdu' thumma zarah wa fadluhu wa nisbatu wal wadi'u wal ismu. Kan? Wal ismul istimdadu hukmus syara'. Jadi nama bagi ilmu akidah ni apa? Dia ada orang panggil ilmu tauhid, ilmu al-akidah, ilmu usuluddin, ilmu diyanah. Faham? Boleh. Kalau dekat universiti biasa orang panggil usuluddin lah. Dia ni kuliah apa? Usuluddin. Maksudnya akidah lah. Ilmu tauhid boleh, ilmu akidah ke, ilmu usuluddin, ilmu diyanah, ilmu kalam. Tapi ilmu kalam ni dia lebih spesifik kepada yang bercampur dengan perbahasan hujah berdasarkan akal. Faham? Ilmu kalam. Adapun hanya merujuk kepada majmu' al-aqaid, itulah nama-nama dia. Faham? Yang disebutkan tauhid, akidah, usuluddin, usuluddiyanah. Itu nama. Kemudian sumber ambilan al-istimdad. Sumber ambilan minal adillati wal barahinil qat'iyyah. Minal adillati wal barahin al-qat'iyyah. Sumber ambilan dia. Sawa'un kanat aqliyah am naqliyah. Sumber ambilan ilmu ni adalah minal adillati wal barahinil qat'iyyah. Sawa'un kanat aqliyatan am naqliyah. Hukum syarak wajib. Ini kita sebut ringkas lah. Hukum syaraknya adalah wajib. Wajib kan ada 50 akidah yang wajib diketahui. 50. Dalam Kifayatul Awaz sebut kan. 20 wajib bagi Allah, 20 mustahil, 1 harus, jumlahnya 41. 4 wajib bagi Nabi, 4 mustahil bagi Nabi, 49. 1 yang harus bagi Nabi, semuanya 50. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah.